Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, so hari ini kita akan teruskan dengan chapter 1 untuk subjek PCG 3043 ni. Okay. Dan kelas hari ni saya buat dekat dalam lab structure. Okay, sebab hari ni saya kena datang office. So pensyarah 2 hari saja seminggu kena datang office. Okay, so hari ni esok saya kena datang office. So kelas hari ni saya buat dekat structure lab lah. Dan ada whiteboard, senang saya nak conteng. Nampak tak kalau macam contoh lah saya buat contoh. Nampak tak? Tak nampak saya. Tak. Jelas ke tak jelas? Tak jelas. Jadi Jelas terbalik. tak jelas. Jadi terbalik. Ya. Balik. Okey. Nampak? Cik nampak tak? Nampak saya. Nampak sikit kan? Nampak So, sikit. marker pun kena cerah sikit. Sebab marker ni tak nampak jelas tu. Okey, so untuk hari ni kita akan masuk chapter yang pertama, iaitu introduction lah. Slide nampak? Saya punya slide, nampak tak? Nampak saya. Nampak kan slide tu Okey. Okay, so untuk hari ni kita akan tengok chapter yang pertama, iaitu chapter introduction. Okay. Okay, so untuk awak punya latihan exercise yang saya bagi tu, put of mind tu, so saya dah tanda. Nanti awak boleh tengok lah markah awak. Saya dah bagi markah dan komen sikit lah. Okay. Okay, so kalau untuk soalan tu pernah keluar final what do you understand about transportation? Okay, so ada tak ramai lah yang dapat full mark ni, yang dapat 5 markah tu. Okay, so kalau contoh keluar lagi lah soalan macam tu, saya review dulu, saya recap balik untuk soalan exercise itu. What do you understand what do you understand about transportation? Okay, so soalan tu 5 point. Okay, 5 point. Okay, so awak perlukan 1, 2, 3 2 point saja, tapi dalam 2 point tu ada dia punya cabang-cabang lagi. Okay, so point yang pertama, transportation adalah mesti ada perkataan from one point to another point. Okay, ini kalau ada perkataan macam ni ataupun seakan-akan perkataan macam ni, one point to another point, okay, so dapat 2 markah. Okay, satu lagi point awak adalah mode transportation. Okay, mode ada 3. Ada
air, tanah dan juga udara. Okay, so kena terangkan. And then kalau boleh bagi contoh lah. Ni kar, ni helikopter. Okay, yang ni boat. Itu contoh dia. Ni kena bagi contoh. So kat sini dapatlah satu markah, satu markah, satu markah. Okay? Ada soalan? Tak ada. Ada soalan Sir, Ha, sir. ya. Kalau tak bagi contoh pun dapat juga satu markah ke Dapat. atau Saya bagi je. Kalau ada perkataan water, land dengan air ni saya bagi dia markah. Walaupun tak bagi contoh. Sir, kalau tinggal point kena sir? Ha? Kalau tinggal point macam from one to another tadi. Tinggal point. Tak apa. Tak apa. Saya anggap betul lah tu. Untuk hari pertama ni. Okay? Tak ada soalan So itu berkaitan dengan exercise yang saya bagi itu. Okay, so takut nanti kalau keluar lagi dalam final awak ataupun dalam test ke, so boleh betulkan balik lah jawapan awak yang awak buat dalam exercise tu. Okay, so kita teruskan dengan chapter yang pertama, iaitu chapter introduction. Okay. So dalam chapter ataupun dalam subjek highway ni, so ada 6 chapter keseluruhannya. Okay, dan chapter 1 ni kalau kita tengok course planner, kita perlu habiskan dalam tempoh 2 minggu ataupun selama 8 jam lah. Okay, minggu ni dan minggu depan. Okay, so minggu ni saya cuba habiskan sampai chapter 1.2. Kita try lah sampai 1.2. Minggu depan kita akan habiskan sampai subtopik 1.4 daripada 1.1 dan 1.2 untuk hari ni. Minggu depan kita try untuk habiskan 1.3 dan juga 1.4. Okay, so kita tengok dalam chapter 1 introduction ni, okay, ada beberapa subtopik yang awak kena belajar. Okay, yang pertama introduction tu sendiri. Okay, kemudian development of road in Malaysia, macam mana pembangunan ataupun perkembangan pembinaan jalan raya di Malaysia. Kemudian pengelasan jalan di Malaysia, pengelasan jalan di Malaysia. Okey, kemudian feasibility studies and route location. So feasibility studies ni adalah kajian kebolehkelaksanaan. So kebanyakan projek-projek yang besar ni, tak kisahlah projek jalan ke ataupun projek yang bernilai juta-juta bilion-bilion ni, so dia kena buat kajian kebolehkelaksanaan. So kena pertimbangkan dari segi kesan projek tu kepada alam sekitar, kesan kepada masyarakat ataupun orang awam di sekeliling. So tu kajian kebolehkelaksanaan. Kemudian 1.4 adalah highway evaluation, penilaian terhadap jalan ni. Tapi kita tengok highway evaluation ni kan ada calculation dia. Harga jalan ni pada masa 10 tahun akan datang. Macam tu. Tapi untuk topik ni saya tak tekankan ataupun saya tak tunjukkan pasal dia punya calculation tu. Cuma kita tengok surface ataupun dia punya kepentingan macam itulah yang teori saja. Calculation tu saya tak tunjuk. Okey. Untuk chapter 1 ni. Okey. Kemudian 1.5 berkaitan dengan driver, pedestrian and vehicle characteristic. So apa dia pedestrian? Apa dia pedestrian? Walk. tempat pejalan kaki? Pejalan kaki. Kaki. So pejalan kaki pun ada dia punya ciri-ciri. Ada dia punya hak dia. Ada lintasan pejalan kaki. Apa nama lintasan tu? Pedestrian lah, sir. Zebra crossing. Zebra, lintasan zebra. Dekat college ada kan. So lintasan zebra tu sepatutnya
Bila ada orang lalu, kenderaan tak boleh laju dekat situ. Betul. So kalau dilanggar orang dekat lintasan zebra, memang kereta ataupun kenderaan tu salah lah. Sebab itu adalah kawasan hak untuk berjalan kaki. Dan zebra ni dia tak ada traffic light. So dekat situ kenderaan kena berhati-hatilah. So pejalan kaki pun ada dia punya hak dia. Pejalan kaki pun ada ciri-ciri dia. Ada dia punya speed. So nanti awak boleh kira lah berapa speed awak berjalan kaki tu. Okay, and then another vehicle yang punya karakteristik, ciri-ciri. Okay, so itu yang awak akan tengok dalam topik satu ni nanti. Okay, kita tengok dulu objektif pembinaan jalan dekat dunia ataupun dekat Malaysia ni. Okay, so ada 3 objektif. Okay, ada 3 objektif pembinaan jalan dekat Malaysia ataupun dekat dalam dunia ni. So untuk nota, untuk memudahkan awak, saya cadangkan awak buat mind map lah. Buat mind map senang untuk awak faham. Okay, so ada 3 objektif pembinaan jalan dekat dalam dunia ataupun dekat Malaysia. Okay, apa yang pertama daripada 3 tu? Road built for expedite economic recovery and development, untuk tujuan perkembangan ekonomi. Okay, untuk tujuan perkembangan ekonomi. So jalan raya menggambarkan keadaan ekonomi sesebuah negara. So kalau negara kita dengan negara katakan India, kita ambil contoh India dan Malaysia lah kalau kita nak bandingkan. So negara kita punya sistem jalan raya kalau ikutkan lebih baik, lebih cantik lah berbanding dengan dekat India. So, kalau awak tengok cerita Hindustan, cerita Tamil kan, macam mana keadaan atau situasi trafik, especially dekat peak hour waktu pagi nak pergi kerja, memang tak tahulah lane dia ada berapa banyak. Memang bercelaru lah dia punya sistem jalan raya tu. Okay, itu dekat India. Tapi kalau kita nak bandingkan jalan kita, jalan raya kita dengan jalan raya dekat Jepun ataupun Korea, saya tengok cerita Korea kan, tengok sistem jalan raya dia macam mana. So kalau kita nak bandingkan Korea dengan India lah, memang jauh beza sistem jalan raya. Okay, so jalan raya ni sebenarnya menggambarkan keadaan ekonomi sesebuah negara. Okay, yang kedua road which benefit the surrounding areas upgraded to reduce congestion or accident. Okay, jalan ni dibina untuk mengurangkan aksiden ataupun congestion, kesesakan. Setuju tak dengan statement? Jalan raya dibina untuk mengurangkan kerosakan. Ataupun jalan raya dibina untuk mengurangkan kemalangan ataupun kesesakan. Setuju tak dengan statement tu? Setuju. Maksudnya ada jalan raya, kemalangan ni dapat dikurangkan. Ke ada jalan raya makin banyak kemalangan? Bergantung. Okey. Cuba awak bayangkan dekat dalam dunia ni kereta ada, motor ada, basikal ada, bas ada, lori ada, tapi jalan raya tak ada. Apa awak rasa? Sesak lah, dia jadi pecah kacir. Dia akan jadi pecah kacir. Bila pecah kacir, tak tahu siapa jalan dulu, tak tahu siapa yang kena stop dulu, tak tahu lane belah mana yang sebetulnya. So bila bercelaru ataupun tak ada sistem macam tu, kemalangan tu akan jadi lagi banyak. Walaupun dekat negara kita ada ataupun dekat dalam dunia ni ada jalan raya, ada kemalangan, tapi
dia punya kadar tu taklah terlalu banyak kalau kita nak bandingkan negara ataupun dalam dunia ni tak ada jalan raya. Mungkin lagi banyak kemalangan tu boleh berlaku. Okay. So dengan adanya jalan raya ni, kita ada sistem. So jalan raya ni bukan semua orang boleh gunakan. So siapa yang boleh gunakan? So jalan raya ni hanya boleh digunakan oleh orang yang ada sijil saja. Apa sijil jalan raya ni? Lesen awak tu lah. Lesen awak yang awak pergi belajar kelas memandu tu, and then awak buat test, ujian, lepas tu dapat lesen, itulah orang yang layak untuk berada, menggunakan ataupun berada di atas jalan raya. So kena beringat, walaupun awak dah ada lesen, dah ada lesen memandu tu, so jalan raya ni sebenarnya hazard jalan raya ni 50-50. Sama macam kat site. Awak pergi site, nyawa awak sebenarnya 50-50. Jalan raya pun sama. Mungkin bukan kesalahan awak. Awak dah pakai helmet, dah bawa speed yang sepatutnya. Kalau bawa kereta tu dah pakai belt, dah pakai tali pinggang keselamatan ataupun tali keledar tu kan. Tali pinggang keledar tu. Tapi bukan disebabkan oleh kesalahan awak, kesalahan orang lain. Awak pun terbabit sama dalam kemarahan. So sebab tu jalan raya ni pun risiko dia 50-50. Melangkah je kaki ataupun melangkah je tayar kenderaan awak atas jalan raya, nyawa awak 50-50. Okay. So itu yang kedua. Yang ketiga, pembinaan jalan ni tujuan dia adalah investment in mode and road infrastructure to meet the demand of public and private transportation, untuk tujuan investment ataupun perlaburan. Okey, sejarah pembinaan jalan dekat Malaysia ni, dekat Tanah Melayu ni, siapa yang bina jalan dekat Tanah Melayu? British. Orang mana? Orang British. Orang British, kan? Apa tujuan dibina jalan raya dekat Tanah Melayu ni? Angkut biji timah. Okey, untuk angkut biji timah semua tu. Okey. Okey. So jalan ni, sejarah pembinaan jalan raya dekat Malaysia ni dibina oleh orang British. Tujuan dia untuk mengangkut hasil galian Tanah Melayu ni pergi ke mana? Nak bawa pergi mana? Pergi ke pelabuhan. Pergi ke pelabuhan, pergi ke landasan kapal terbang untuk dibawa ke negara dia. Okey. Itu sejarah pembinaan jalan dekat Malaysia ni. Okey. So pada masa sekarang dekat mana-mana dunia lah. Okey, jalan ni dia sebagai satu pelaburan. Sebab apa? Sebab dekat dalam dunia ni ada jalan yang free. Ada jalan yang awak kena bayar. Okey. So jalan yang kena bayar ni sebenarnya syarikat-syarikat konsesi lah yang akan jaga, dan kualiti jalan untuk jalan yang berbayar ni biasanya tinggi dia punya kualiti dari segi pembinaan dan sebagainya lah. Kalau kita nak bandingkan jalan expressway, jalan berbayar tu dengan jalan negeri ataupun jalan persekutuan ni, so jalan berbayar tu kualiti dia memang lagi baik lah. So lubang tu jarang jumpa. Kalau awak jumpa ini, minggu depan dah tak ada dah. Memang dia kontrol, dia kawal betul. Sebab apa? Sebab jalan tu awak bayar. Kalau dia tak baiki, awak bayar, memang pelanggan ataupun pengguna jalan tersebut akan marah lah. Okay. So itu 3 objektif pembinaan jalan dekat dalam dunia ataupun dekat Malaysia. Satu untuk tujuan ekonomi, kemudian untuk mengurangkan aksiden, dan satu lagi untuk pelaburan. Ini macam syarikat-syarikat konsesi lah buat jalan tu untuk mendatangkan keuntungan.
Dia kelas kat sini. Jiran, kita boleh sini. Kelas dia. Ha. Okey. Tak ada ni kan? Tak. Okay, next kita tengok kategori pembinaan jalan dekat Malaysia ataupun dalam dunia ni. So ada 3 kategori. Ni pun saya buat mind map juga. Senang untuk awak ingat. Yang ni kalau awak nak salin, boleh lah. Salin buat nota sendiri kan. Buat macam saya buat ni mind map. Sebab dalam chapter 1 dengan chapter 6 ni sebut ni teori. Kebanyakan ni teori. So better awak buat mind map supaya awak boleh kenal pasti dengan baiklah. Nanti kita akan tengok kategori jalan tu sebab ada dia punya karakteristik. So better awak buat mind map supaya awak boleh identify, awak boleh bezakan antara kategori jalan berdasarkan dengan dia punya function ataupun dia punya karakteristik. Okay, so jalan ni boleh berdasarkan tiga keadaan ataupun 3 situasi. Okay, road provision can be in any of following categories. Okay, boleh wujud dalam 3 kategori. Okay. Yang pertama adalah pembinaan jalan baru. Okay, new road. Okay. Yang kedua, pembinaan jalan alternatif. Contohnya bypass. So apa dia jalan alternatif? Soalan. Jalan alternatif. Pernah dengar tak? Pernah. Jalan alternatif. Jalan tikus. Jalan alternatif. Jalan tikus. Jalan tikus. Lagi. Jalan, selain jalan apa? Jalan yang menuju tempat yang sama tapi ada kata apa jalan lain lah. So alternatif ni jalan lain lah. Jalan lain. Selain daripada jalan utama. Okey. Dan jalan alternatif ni bukan jalan yang memendekkan perjalanan. Biasanya alternatif road ni dia mungkin jauh sikit. Okey. Tapi dia akan sampai ke destinasi berbanding dengan jalan utama. So katakan ni daripada A nak ke B. So ni jalan utama. Okey. So jalan alternatif mungkin macam ni bentuk dia. Okey. Ni alternatif. Dan ni main road. Okey. Tapi jalan alternatif ni dari segi kesesakan kurang. Kesesakan dia kurang berbanding dengan main road. Contohlah awak daripada KPTM nak pergi ke bandar. Okay. So jalan main road dia jalan Gambang lah. Okay, jalan Gambang. So jalan alternatif contohnya jalan bypass awak kena ikut dekat apa tu jalan Matan Badak tu. Lepas tu lalu dekat jalan Bukit Rangin sampailah awak masuk dekat IM sampailah ke bandar. Okey. So maksudnya jalan alternatif ni jalan lain yang dia punya kadar kesesakan dia kurang berbanding dengan main road. Okey. Kalau kat jalan bypass tu sama je main road dengan bypass nak pergi ke bandar tu better main road lagi. Dua-dua dah sesak. Okey, boleh faham alternative road? Boleh. Next is upgrade existing road. Okay, jalan ni boleh terbina. Yang ketiga, kategori yang ketiga ni kita upgrade. Kita baik pulih jalan yang sedia ada. Mungkin jalan yang sedia ada satu lane saja. So kita upgrade dia jadi 2 ataupun 3 lane.
So maka wujudlah jalan yang baru. Okey, so itu kategori macam mana wujudnya jalan dekat dalam dunia ataupun dekat Malaysia. Sama ada pembinaan jalan baru, pembinaan jalan alternatif ataupun naik taraf atau membaik pulih jalan yang sedia ada. Okey. Next, kita pergi kepada subtopik 1.2. Okey. So 1.2 ini antara subtopik yang penting lah, yang biasanya akan masuk dalam final, akan ditanya dalam test ataupun akan diberikan tutorial ataupun assignment. Okey, pengelasan jalan. Okey, pengelasan jalan. Okey, so untuk pengelasan jalan, okey, sebelum tu ada soalan tak? Tak ada Ustaz. Okey Okey, so kita tengok pengelasan jalan. Okey, so pengelasan jalan ada tiga jenis pengelasan. Okey, apa dia? Yang pertama, berdasarkan administration. Okey, apa dia administration? Administration ni adalah berdasarkan siapa yang mengendalikan ataupun yang mentadbirkan jalan. Okey, itu administration. Okay, yang kedua, berdasarkan kawasan, area. Okey. Dan yang ketiga, berdasarkan fungsi jalan tu. Okey, so ada tiga jenis pengelasan. Satu, pengelasan berdasarkan pentadbiran ataupun pengendalian, siapa yang bagi dana, siapa yang buat kerja-kerja untuk maintenance jalan tersebut. Okey. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan area, kawasan. So area ada dua. Satu urban, satu lagi adalah rural. Okey, urban and rural. So yang ketiga adalah function. Nanti kita akan tengoklah function pun di-split pada dua, rural dengan urban. Dan bawah rural ni ada lagi dia punya nama-nama dia. Okey. Boleh setakat ni? Boleh Ustaz. Boleh. Dia awak baca, kalau tak faham nanti awak boleh tanya balik. So video ni, video yang semalam tu saya tak sempat nak edit lagi. So bila dah edit nanti saya akan masuk dalam YouTube lah, awak boleh tengok balik. Akan share juga nanti dalam grup. Okey. Pengelasan yang pertama. Okay, pengelasan di bawah administration. So pengelasan di bawah administration ada 5 lagi nama jalan ni. Okey. So pengelasan ni, pengelasan jalan ni walaupun ada tiga jenis pengelasan, admin, area dengan function, jalan ni sama. Tapi bila kita kelaskan pada tiga pengelasan yang berbeza ni, nama dia akan jadi berbeza juga. Contohlah, sama contoh. Jalan tol kan, orang bayar tol kan. Okey. Kalau kita kelaskan di bawah admin, nama dia akan jadi private road, privatization road. Okey. Kalau kita kelaskan di bawah area,
area, dia akan jadi rural. Okay, rural road. Okay, kalau kita kelaskan di bawah satu lagi function, nama dia akan jadi expressway. Okay, so dekat sini jalan sama, bila kita kelaskan kepada 3 pengelasan berbeza, so dia punya nama tu akan jadi berbeza juga. Tapi dia punya ciri-ciri tu samalah. Ciri-ciri dia punya karakteristik dia, dia punya fungsi dia sama. Okay, nama dia yang akan jadi berbeza. Okay, kita tengok dulu yang administration. Okay, so untuk pengelasan di bawah administration ada 5 lagi nama jalan bawah dia. Okay, yang pertama adalah federal. Okay, apa dia federal road? Okay, so federal road adalah jalan federal lah ataupun jalan persekutuan. Okay, dan jalan ni declare ataupun di bawah Federal Road Ordinance 1959, okay, dan dikawal oleh MHA. Okay, apa dia MHA? Okay, MHA MHA. Apa dia MHA? Siapa tahu? Malaysia, itu Malaysia lah kan? A, nampak? Malaysia. H tu? Highway. Authority. Authority. Ataupun kalau dalam bahasa Melayu, apa dia MHA ni? Undang-undang Jalan Raya Malaysia. Ha? Undang-undang Jalan Raya Malaysia. LLM, pernah dengar tak? Tak. Tak pernah dengar? Lembaga Lebuh Raya Dengar Malaysia. LLM. Lembaga Lebuh Raya Malaysia. So dia jaga jalan persekutuan. Okay, jalan persekutuan. Okay. Major interurban road under Public Road Department Malaysia. Ni dalam bahasa Melayu pula. Public Road Department Malaysia. Kalau dalam bahasa Melayu. Public Road Department Malaysia. Dalam bahasa Melayu? J? K? Pernah dengar? JKR? Kena. Dan kerja raya. Okey. JKR lah. Okey, kemudian seterusnya jalan-jalan Felda ataupun Felkra, itu pun adalah jalan-jalan di bawah Federal Road, jalan-jalan persekutuan. Okey, itu yang pertama. Federal Road, jalan di bawah administration. Okay. Yang kedua adalah state road. Okay, intrastate primary road between district, urban collector road, and minor road within villages. Okay, so state road ni adalah jalan yang menghubungkan antara daerah-daerah dalam negeri tersebut. Okay, kalau macam Pahang ni, jalan Kuantan ke Marat, jalan Kuantan ke Pekan, okay, ataupun daripada Marat ke Temelloh, itu adalah jalan negeri. Jalan dalam negeri yang menghubungkan daerah-daerah dalam negeri tersebut. Okay, itu state road. Kalau yang ketiga ni adalah local authority road. Okay, maintained by local authority. Okay, so kalau state road tadi, kerajaan negeri yang
akan kawal selia, maksudnya dana ataupun apa-apa peruntukan, so kerajaan negeri yang akan jaga, yang akan bagilah. Okey, itu state road. Okay. Kalau federal tadi persekutuan, so kalau persekutuan ni, so kerajaan persekutuan yang akan bagi dana ataupun suntik dana untuk buat kerja-kerja maintenance ataupun nak bina jalan-jalan baru. Okay, and then jalan yang ketiga adalah local authority road. Okay, yang mana local authority road ni adalah jalan yang dikawal selia oleh local authority ataupun pihak berkuasa tempatan di kawasan tersebut, di bandar tersebut. Maksudnya jalan local authority ni jalan dekat dalam, bukanlah, ataupun jalan dekat dalam bandar. So kalau awak bawa kereta pergi bandar, dapat saman daripada majlis, maksudnya itu jalan dia punya. Dia punya jalan, dia yang kontrol jalan tu, dia yang buat kerja-kerja maintenance. Kalau ada lubang, dia yang kena tampalkan, dia yang kena keluarkan modal, kena keluarkan duit ataupun dana. Okay, so sebab tu dia berhak untuk menyaman awak kalau awak tak pakai kupon letak kereta tu. Okay, tu yang ketiga. Yang keempat adalah kampung road. Okay, kampung road. Memang nama dia kampung road. Nanti kalau awak tulis jawapan, awak jangan buat village road pula. Memang dia punya nama dia kampung road. Bukan kampung people. Kampung road. Episod berapa? Kampung road. Nama dia memang kampung road. Okay. Dan jalan kampung ni dikawal selia oleh district office ataupun pejabat daerah. Okey, maksudnya dana ataupun kalau berlaku kerosakan jalan dekat kampung awak, awak kena report kepada pejabat daerah. Pejabat daerah. So pejabat daerah akan bagilah keluarkan tender ataupun bagi modal untuk buat kerja-kerja maintenance kepada kontraktor yang terlibat. Okey. So kalau jalan kampung ni jalan dalam daerah yang menghubungkan kampung-kampung dalam daerah tersebut. So kalau state tadi jalan dalam negeri yang menghubungkan daerah-daerah dalam negeri tersebut. Okay. And then last sekali adalah privatization. Okay, jalan private. Apa contoh jalan private? Apa contoh syarikat konsesi yang buat perniagaan privatization road? Okay, contohnya macam Plus kan? Okay, apa lagi? Mesti dekat KL tu banyak lah. Nama jalan lain, Kesas kan? Kesas. Kalau LPT ni ni nama jalan. Syarikat konsesi dia, apa nama syarikat LPT punya syarikat konsesi? Ini Lebuh Raya Pantai Timur. Ni Plus Sedia Berhad, tak salah saya kalau syarikat konsesi. Okay, banyak lagi lah. Contoh-contoh biasanya kalau dekat Kuala Lumpur tu banyak. Maksudnya jalan dekat Kuala Lumpur tu, awak nak bergerak, awak kena bayar duit dulu. Kalau ladang kelapa sawit kan? Apa dia? Ladang kelapa sawit. Ladang kelapa sawit bawah Federal Road. Betul. Jalan ladang. Jalan ladang ke ataupun jalan dekat Felda ataupun Fekra tu. Kalau jalan ladang tu jalan selorong ni kan, ataupun jalan yang tak ada turapan pun. So kalau jalan dalam Felda ataupun Fekra, kawasan Felda ataupun Fekra,
memang itu adalah jalan di bawah federal. Jalan federal. Okay, kalau dekat dalam ladang betul, kiri kanan tu memang sawit ataupun getah, itu dikawasi oleh pejabat Felda ataupun Fekra kat kawasan tu lah. So, ada apa masalah jalan rosak ke, report dekat pos Felda dekat kawasan tu. Okay. Okay, ini soalan semalam. Saya dah bagi dah. Awak pun dah jawab dah 5 markah. Okay. Setakat ni ada soalan? Tak ada sih. Tak ada, saya tak ada. Ashraf okey ya? Okey sir. Iqbal? Okay sir. Karina? Okey. Okey. Okay. Rusdi? Okay sir. Haris? Okey, sir. Hisham? Okey. Disaidin? Okey. Nazni? Nazni? Okey, sir. Aina? Okey. Aina? Sir, saya ada soalan sir. Ya, okey. Kenapa jalan banyak rosak kan? Kerajaan tak betul-betul lagi. Kenapa jalan banyak rosak? Itu soalan Kerajaan yang tak betul-betul lagi. Kerajaan tak betul-betul lagi. itu soalan yang kata bila dekat lah. Ramai orang mati. Ramai orang mati dah tu. Sama mati sebab jalan. Kan? Okey. Ya. Jalan ni rosak. Okey. Kalau kita nak bandingkan lah, jalan dekat Malaysia ni dengan jalan dekat luar negara yang maju, contoh kita ambil contoh Jepun lah, ataupun Korea, ataupun US. Okey. Kita nampak jalan dia walaupun kecil, kan, jalan dia kecil, tapi memang jarang kita jumpa lubang-lubang ataupun jalan-jalan yang rosak. Okey. So salah satu sebab dia adalah kualiti material yang digunakan dekat negara mereka adalah lebih baik dan lebih efisien, lebih kata banyaklah menggunakan material-material yang berkualiti berbanding dengan kontraktor dekat negara kita. So kontraktor dekat negara kita dia banyak buat untung buat kerja jalan ni. Kenapa saya kata buat kerja jalan untung banyak? Okay. Saya katakan jalan awak nak turap, tebal sepatutnya adalah katakan 50 cm, semua layer ni 50 cm. Okay? 50 cm. Tapi kontraktor dekat Malaysia ni katakan jalan daripada Kuala Lumpur ke Kuala Terengganu. Berapa kilometer dah jarak dia? Katakan 500 km lah. Okay. Tapi kontraktor ni dia buat jalan, tebal dia buat 49.5 cm. Kat situ dah kurang 0.5 cm. Kecil je kan kalau 0.5 cm. 1 cm kurang besar ni lah. Tebal ni dia juri. Dia akan buat 50 cm ni dekat point-point yang tertentu saja. Point-point yang dia rasakan engineer akan check ketebalan itu. Dia buat dah 50 ataupun lebih sikit. Berapa point saja. Tapi sepanjang 500 km ni mungkin 498 km. Lagi dia punya ketebalan tu
49.5 cm. So awak kira lah 0.5 cm ni awak kalikan dengan 498 km. Dah berapa banyak dah dia punya turapan tu dia boleh jimat. Dia akan kurangkan dia punya lori turapan. Mungkin dah 2-3 lori. So satu lori tu mungkin ribu-ribu. So dia dah banyak untung dah kat situ. So sebab tu kerja jalan ni antara kerja yang paling diminati oleh kontraktor lah. Tapi kerja jalan ni bukan semua kontraktor boleh buat. Ada kontraktor yang tentu yang telah dikenal pasti supaya dia punya kerja tu betul-betul berkualiti. Tapi selain daripada kata ketebalan jalan tu ataupun penggunaan material untuk turapan jalan pun salah satu punca lah kenapa jalan dekat Malaysia ni banyak sangat ya besar. Itu satu. Itu yang kedua lah. Satu dia punya behavior ataupun sikap kontraktor tu. Yang kedua material. Dan yang ketiga ni orang dekat Malaysia ni orang lah bos-bos dekat Malaysia ni bukan bos kontraktor ni. Bos yang nak kerja tu cepat dan banyak dalam kuantiti yang banyak. Lori balak kan, contoh lori balak. Dia nak cepat ataupun dia nak buat kerja sekali. So dia akan angkut balak tu dalam kuantiti yang banyak. So bila kuantiti yang banyak, had muatan kenderaan tu dah lebih dan permukaan ataupun dia punya strength turapan dia pun akan jadi kurang sebab muatan dia dah terlebih. So, kalau lori balak ni, balak yang dia boleh bawa tu maksimum sama tinggi dengan kepala lori tu saja. Kalau awak nampak balak yang bawa lebih daripada kepala ni, maksudnya tu melebihi dia punya had lah. So had dia memang separuh ataupun sama dengan kepala lori. So, kalau dekat luar negara tu memang dari segi penguatkuasaan ataupun kesedaran masyarakat dia sendiri, bos dia sendiri, majikan dia sendiri, dia akan bawa muatan yang ikut sepatutnya. Ya. Satu kita punya penguatkuasaan undang-undang pun kadang ada, kadang buat dia tahan, kadang tak tahan. So itulah masalah yang ada dekat negara. Satu lagi, kita punya struktur tanah kita. Tanah kita ni pun salah satu benda yang kita tak buat ataupun tak jaga betul-betul. Nak buat projek tu nak cepat. Sekejap boleh dia buat treatment untuk soil ni. Sebab soil tu yang paling penting. So apa-apa struktur yang ada dekat atas dia, soil tu yang akan support. So bila soil ni bermasalah, kandungan air dia tinggi, sebab tu orang nampak ada jalan yang crack ataupun jalan yang betul-betul failure structure dia mendak dalam saiz yang sangat besar. Tu antara sebab lah kenapa jalan-jalan dekat Malaysia ni selalu rosak. Kualiti bahan, muatan yang lebih, dia punya soil treatment dia tak betul, tak bagus. Okay? Itu sebab jalan dekat Malaysia ni banyak yang rosak. Okay? Boleh Syaki? Ya. Baik sir. Mantap. Kalau chapter 6, soalan tu chapter 6 sebenarnya tu. Okay, orang tanya. Okay. Okay? Maafkan saya. Alright. Okay, kita tengok satu lagi slide. Okay, satu lagi slide. Pengelasan di bawah area ni.
Okay. So pengelasan jalan di bawah area terbahagi kepada dua, iaitu pengelasan rural dan pengelasan urban. Okay, apa dia rural? Apa maksud rural? Okay, apa dia rural? Biasa. Rural? Pernah dengar tak RTC? Pernah dengar tak UTC? Pernah. Rural ni apa dia? Rural ni bandar. Aku pendalaman lah. Kalau urban, bandar. Okay. Okay, so dalam konteks jalan raya ni, highway ni, bila kita kelaskan jalan ni kepada dua, iaitu rural dengan urban. Okay, so rural ni dia punya maksud dia jalan yang mana dia punya radius dia jumlah populasi dalam radius tertentu, populasi dia adalah kurang daripada 1,000 orang. Okay. Populasi radius dia kurang daripada 1,000 orang. Katakan radius dia dalam 5 km. Okay, so jalan ni, okay, kita tengok dalam radius 5 km, okay, ada berapa banyak orang ataupun populasi yang duduk kat sini. Okay, so kalau populasi ataupun manusia ni kurang daripada 1,000 orang, so jalan tu akan jadi rural. Okay, kalau populasi dia lebih daripada 1,000 orang, dia akan jadi urban. Boleh Itu perbezaan antara rural dengan urban. Okay, dia mengambil kira populasi manusia yang berada di kawasan tersebut. Okay, macam expressway, ada expressway yang kita kelaskan di bawah rural, ada expressway yang kita kelaskan di bawah urban. Kalau LPT ni, kalau jalan dekat kawasan depan sikit pada VMP tu, expressway ataupun jalan berbayar yang betul tu, itu kita kelaskan sebagai rural lah, luar bandar. Sebab keliling Pulau Pasan tak banyak pun kawasan rumah ataupun manusia yang tinggal dekat kawasan dalam lingkungan 5 km tu. Okay. Kalau jalan plus especially dekat kawasan Penang tu, sebab jalan plus ni dekat Penang tu memang dia masuk dekat kawasan bandar. Dia lalu dekat bandar. Dan kalau tengok keliling tu, populasi dia memang ramai. Okay. Kiri kanan tu ada rumah, kiri kanan tu adalah bandar. Okay. So kalau dekat kawasan tu kita kelaskan sebagai urban. So maksudnya kalau kita nak kelaskan jalan tu bawah urban ataupun rural, so kita kena tengok keliling kawasan radius daripada jalan tu, berapa banyak populasi manusia. Okay. Okay, ada soalan? Betul. So untuk hari ni kita tengok 4 benda je. Okay, kita tengok yang pertama tadi objektif penggunaan jalan, yang kedua kategori penggunaan jalan dekat dalam dunia ni, yang ketiga pengelasan jalan, di bawah LG, yang keempat tadi pengelasan jalan di bawah area. Okay, so untuk hari ni kita tengok itu sajalah. Oh ya. 2 jam. Untuk sejam saja ni. Kita start 8.30 ni kan. Habis 9.30 ni.
Okay. So untuk kerja rumah awak baca dulu dan fahamkan dulu pengelasan di bawah function. Okay, rural dengan urban, dan rural ada 5 lagi kategori bawah dia, urban ada 4 lagi kategori bawah dia. So next class saya akan tanya, ataupun next class saya bagi soalan dulu baru saya ajar. So kena baca dululah. Okay. So ada soalan sebelum saya ambil attendance? Tak ada. Sir, apa kesan Apa dia? Sir, Ha. apa kesan bilangan penduduk dengan jalan? Apa dia? Dok, bilangan penduduk dengan jalan apa kesannya? Kesan? Ha. Kesan macam mana tu? Dapat ada dia. Kaitan ke apa? Kaitan. Memang kalau kita nak kelaskan jalan tu rural ataupun urban, memang kita kena ambil populasi penduduk. Sebab jalan tu siapa yang guna kan? Mestilah penduduk-penduduk kawasan situlah, kawasan sekitar tu. Okay, sebab itu kita mengambil kira populasi manusia tu dengan manusia di sekitar jalan tu untuk kita namakan ataupun kita kategorikan dia rural ataupun apa. Sir, Okey, boleh. saya kurang jelas yang apa mak tu maksud dia apa? Bypass tu sir? Bypass. Bypass. Jalan bypass tu dia di bawah jalan alternatif. Jalan bypass tu maksudnya dia Kat mana tu sir? keluar daripada jalan main road tu, dia tak ambil jalan main road, dia ambil jalan lain menuju ke destinasi yang sama macam main road tu lah. Macam kat depan Bypass. TSK tu. Ha? Macam jambatan depan TSK tu ke? KSJ TSK. TSC. Terminal, Kat mana? terminal. IM. jambatan. Tu ke sir? Kan bypass ni jalan alternatif. Jalan alternatif lah. Alternatif lah. Jalan alternatif. Tapi biasanya sebut bypass. Maksud bypass daripada jalan utama ni nak ke destinasi yang sama macam jalan utama. Oh. Okey. Kita tak ikut jalan utama. Ataupun nama dia alternatif lah. Jalan alternatif. Okey, ada lagi soalan? Tak ada sir. Okey, kalau tak ada soalan, onkan awak punya video. Saya nak ambil attendance. Mic je mute kan. Ni saya panggil baru awak onkan. Okey, Syauki. Okey dah. Ada. Okey. Ashraf. Ada saya ada. Okey, ada. Karina. Ada. Ada je. Okey. Ada. Rusdi. Ada sir. Okey, ada. Faris. Habis dah. Dia suruh on ni pada kamera. Demi. Tutup mic tu Mi. Sorry. Semua orang dengar. Macam belakang.
Okay, Syam. Ada sir. Aidil. Ada. Aidil, Okay, Nazri. Ada sir. Aina. Ada sir. Mimi. Ada. Najwa. Ada sir, ada. Okay, Sofia. Ada. Nabihah. Saya. Okay. Rehan. Ada sir. Okay. Munirah. Tuan ni lagi toilet. Okay, kalau tak ada soalan, kita stop dulu kat sini. Okay, so kerja rumah untuk awak ataupun kerja hostel untuk awak baca dulu yang penjelasan bawah function. So next class saya akan tanya. Okay, saya akan tanya melalui Google Form ke macam mana ke. So baca dulu. Okay, sir. Okay. Bye. So itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang lah minggu depan. Okay. So kalau ada apa-apa soalan, nanti awak boleh tanya dalam grup WhatsApp. So itu saja. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you sir. Okay. Okay, sir. Okay. Dah nak tutup kan? Lagi tak boleh. Nah, yo. Sir.